Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cepat. Siapa nak belajar pasal influenza? Ya. Okey. Hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai influenza. Okey, kenapa saya kena cerita influenza? Pasal lately banyak sangat influenza, banyak kes influenza, diagnosis influenza. And bila pula dapat diagnosis influenza tu macam overreact pun ada juga kot kita kena faham bila bercerita influenza pasal semua artis masuk dalam berita ni. Zizan kena influenza, Wawa kena influenza. Semualah masuk influenza, lain macam drama dia influenza. So hari ni apa yang berlaku bila begitu, dia buat panik mengenai influenza. So apa yang berlaku sekarang, kebanyakan hospital dah habis stok Tamiflu untuk merawat influenza. Jadi saya akan ceritakan sedikit sebanyak mengenai influenza. Apa itu influenza? Influenza juga dikenali sebagai flu atau common flu yang disebabkan oleh virus yang bernama influenza. Okey, macam mana rupa virus tu? Okey, apa rupa virus tu? Kat mana grup virus tu? Virus influenza juga adalah virus yang agak canggih sebenarnya. Dia virus ni berasal daripada perkataan asal dia dikenali pada tahun, actually virus influenza ni dikenali lama dah. Virus influenza dikenali lepas sebelum World War lagi. Tapi yang paling diingati adalah Spanish flu pada tahun 1918, yang mana influenza A type H1N1, okey, yang membunuh hampir 50 juta ke 100 juta orang Eropah. Inilah yang paling dikenali sebagai the worst nightmare lah sebenarnya diingati. Majority virologist ataupun vaccinologist, geng pakar vaksin, virologist memandang kepada influenza ni bahayanya ada dalam sejarah sejak 1918, yang mana separuh Europe hilang. Tak pandai hantar genosid, Allah Ta'ala ada hantar dah ada punya virus untuk membunuh. So apa itu influenza selain daripada virus? Virus influenza ni sebenarnya dikenali sejak dulu, masa dulu lagi. Cuma kita mengenali dia sebagai demam selsema. Demam selsema pasal so pandangan bagi masyarakat kita, especially orang Malaysia ni, dia tak ambil berat lah. Dia tak ambil berat pun, dia bagi dia demam selsema. Okey, demam selsema. Okey. Jadi bila dunia makin maju dan manusia bercakap mengenai virus, dah boleh cek, dah ada ubat. So apa yang berlaku? Kita panik. Panik menyebabkan semua orang pula, bila artis pula kena, lagilah panik tu over sikit. Jadi sebenarnya apa kita nak cerita influenza? Influenza adalah satu penyakit disebabkan influenza virus. Dia boleh menyebabkan simptoms dia sikit-sikit atau teruk. Sikit-sikit maksudnya dia boleh sekadar tak ada apa-apa simptom pun. 30% orang dewasa tak ada apa-apa, tapi dia menyebarkan pada kanak-kanak. Tapi simptoms yang paling klasikal dari influenza adalah demam panas. Demam panas, kemudian baru datang selsema batuk, sakit tekak, joint pain dan sangat letih. Selalunya kita akan dapat simptom ini 2 hari selepas kita exposure, atau paling lewat adalah seminggu ke 2 minggu. Tapi jarang lebih pada 2 minggu. Maksudnya, hari ni kita jumpa seorang pesakit ataupun jumpa kontak, pergi kenduri lah. Besok kan kenduri, ramai kenduri. So, kenduri besok, ada orang kena influenza, demam. Kita tahu lah ada influenza. Tapi kita just sekadar jumpa. So, kesudahannya
kita jumpa dia balik, dia pergi hospital confirm influenza. Jadi apa yang berlaku dalam tempoh hari seawal, hari kedua sehingga 14 hari sejak kita berjumpa, kita masih boleh kena jangkitan yang dinamakan influenza lah, demam sesama. So, dalam banyak keadaan, influenza kita bahagikan kepada 4 jenis sebenarnya. Influenza A, influenza B, influenza C, influenza D. Tapi yang paling garang dalam segmen, dalam grup adik-beradik influenza ni, yang paling garang adalah influenza A. Dalam influenza A, yang paling dikenali, yang paling sangat-sangat diingati, of course, adalah H1N1 berdasarkan sejarah dia. Kerana contoh, dia pernah wallop Spanish flu 40-50 juta, Asia influenza tahun 1987 2 juta, Hong Kong influenza 1 juta, H1N1 swine flu. Okay, kalau kita tengok yang mana jenis-jenis yang tertentu. Dalam influenza, dalam influenza A, kita ada H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, bird flu 2004, H717, H1N2, swine H7-9N juga salah satu yang menyebabkan pandemik yang sangat-sangat teruk. Jadi bila kita melihat pada influenza, kebanyakannya kita akan melihat kepada komplikasi. Dalam kes influenza B, bagak baik, tapi demam dia selalunya dalam 38 lebih. Selalunya flat dan selalunya akan datang dengan myositis. Dr. Syed Jeff Rizal ada tulis satu nota cantik mengenai myositis yang mana budak-budak akan datang dengan sakit kaki dan refuse untuk berjalan. Ini influenza B. Influenza C senyum je lah macam makan ABC je lah tu kan. Tak ada isu pun. Okey. Jadi ini influenza punya PL yang perlu diingat. Cara influenza kerja tak susah. Cara influenza kerja kalau you all pernah tengok cerita Matrix. Cerita Matrix, Mr. Anderson. Tengok Mr. Anderson. Macam mana Mr. Anderson buat? Dia salam dengan semua orang, dia tukarkan menjadi influenza. Itu dah PL dia. Dia salam, dia tukar semua sekali menjadi influenza virus. So dalam proses viremia, maksudnya bila load of virus tu berada, automatically kita akan dapat demam yang sangat-sangat tinggi. PL influenza tak jauh pada denggi, dia akan datang dengan demam yang sangat tinggi dan dia tak peduli pun berapa galen PCM korang makan atau bagi ke anak. Dia akan demam dan demam dan demam dan demam. Dengan cara itu, badan akan jadi kering pasal badan takkan nak makan. Okey, denggi pun sama, influenza pun sama. Badan kita tak ada mood nak makan, tak nak minum, so kita terdedah kepada dehydration. Bila kita terdedah pada dehydration, baru the second infection boleh knockout. Maksudnya adalah kuman-kuman yang akan join sama untuk knockout the body. Ini penting untuk faham bahawa bukan semua influenza memerlukan Tamiflu. Saya kena cakap Tamiflu lah sekarang pasal Tamiflu tak ada. Okey. So bila Tamiflu tak ada sekarang ni, bukan dekat salam saja, bukan di Kasih saja, termasuk di KPJ, Seantero Malaya sekarang short of influenza. Jadi apa yang perlu adalah adequate dehydration, adequate air. Make sure anak-anak you minum air yang cukup. Settlekan diorang dengan air. Bagilah benda paling merepek pun, air, aiskrim, ABC, tak apa. Kemudian kalau masuk dalam ubat memang kita dripkan dia. Kemudian bagi dia settle dengan mengurangkan sakit. Maksudnya ubat tahan sakit. Pantang yang paling besar dalam influenza adalah Subvorin. Ingat ni tuan-tuan. Okey, Subvorin. Untuk influenza, Subvorin perlu dipakai dengan sangat-sangat terkawal. Kerana apa? Subvorin well known atau any NSAIDs well known untuk interact dengan virus boleh menyebabkan Reye's syndrome, atau dalam influenza yang paling kita takut especially H1N1 adalah acute necrotizing encephalitis atau ANEC, dikenali dengan ANEC, yang mana hari ni pagi anak demam, malam dia boleh tarik dan brain stem boleh terkena. Ini yang pantang, yang the worst nightmare kita boleh ada, pasal maksudnya anak itu sadaqallahul azim. Okey. Mengenai soalan tadi, ada soalan tadi apa komplikasi influenza terhadap pasien low immune, pasien TB atau pasien jantung. Influenza boleh membunuh kepada pesakit pertama, diabetes. Kedua, dia boleh expose pada DKA lah. Okey, baby pada komplikasi yang lain adalah of course dia boleh buat pada jantung myocarditis, boleh buat keradangan pada jantung menyebabkan pump failure. Jadi overall, tapi majority 30% boleh recover tanpa ada isu, boleh settle sendiri.
Cumanya kita kena tahu macam bila anak you ataupun kita patut datang ke hospital. Pasal dalam kes influenza ada warning sign yang kita kena tahu. Pertama, bila pesakit datang dengan sesak nafas, dia boleh jadi asma ataupun mungkin tidak. Dia boleh datang dengan chest pain, boleh datang dengan loya-loya dan confusion. Confusion maksudnya brain terlibat. Vomiting yang teruk, muntah yang teruk. Lepas tu demam berterusan, lepas tu demam. Selalunya kalau begini, dah demam, dah elok, demam, pasal patient influenza. Bila Mr. Anderson dah bertukarkan semua pada viremia, body you akan weak. So, bakteria boleh masuk campur dan knock out you punya sistem. Kemudian, cyanosis biru atau demam yang ada keluar ruang. Atau anak-anak kecil yang tak nak minum. Penting ini. Pasal anak tak nak minum. Pasal 1 degree Celsius yang demam akan menyebabkan anak you lagi kering. So bayangkan kalau demam 40, daripada 37 ke 40, 3 degree maksudnya each degree 500 per meter square kali per body weight. So you akan nampak baby akan kering. So make sure body semua minum. So rawatan dia ada few antivirus yang boleh digunakan. Dalam banyak keadaan kita memakai, orang nak sebut aku pelemah, Tamiflu. Okey? Dia diubati dengan Tamiflu, yakni juga dikenali dengan Oseltamivir. Macam itulah nak menyebut. Ya Allah, Ya Rahman. Okey. Itu yang favorite dalam Malaysia ni adalah antiviral yang juga dikenali sebagai neuraminidase inhibitors, Oseltamivir ataupun Zanamivir ataupun Peramivir. Ini geng-geng yang pelik-pelik. Ada juga antamidin, tapi semua yang paling kita ada available adalah Oseltamivir yang mana easily available. Cuma sekarang ni dalam panik punya keadaan, bagus korang ni panik sebenarnya. Korang panik semua nak cari influenza punya vaksin lah, benda-benda bagai kan. Jadi semua kalau perlu ada, tak perlu. Kalau tak ada, just make sure hydration lah. Tak semua pun perlu kena pakai. Okay. Prevention untuk influenza adalah hand washing. Itu pertama. Kedua, kepada yang belajar untuk douching, maksudnya nasal douching. Majoriti kita Muslim ambil wuduk. Melayu ni lupakan sunnah. Banyak lupa sunnah. Kejap lagi sembahyang Jumaat ni, tengok, observe. Banyak pakcik-pakcik tu sebenarnya ambil wuduk, hidung mesti ambil dihembuskan. Sunnah yang Nabi dah ajar sunnah ni, lama dah Nabi wuduk ambil, dah hembus. Ini yang patut kalian buat. Pasal untuk mencegah influenza, salah satu adalah dengan cara hidung perlu dibersihkan. Ketiga adalah vaksin influenza. Dalam market banyak vaksin influenza, terpulang pada you all nak ambil atau tak ambil. Dalam keadaan outbreak, better untuk ambil. Pasal dia kena ambil every year. So patient saya tahulah, kebanyakan patient tahu, saya tak begitu pro sangat, tapi better untuk ambil. Okey? Ada soalan lain tak kepada yang lain? Harap-harap menjawab persoalan. Kalau dah kena influenza dan boleh kena lagi sekali tak? Untuk season tahun ni, influenza dia banyak jenis. Saya sebut tadi H1N1, H1N2, H1N3, banyak jenis. Tapi selalunya bila season tu datang, dia datang pada satu jenis saja. So tahun ni season lain, tahun depan season lain. That's why vaksin influenza disuggest untuk every year punya renewal punya vaksin influenza. Macam Rotek lah, kena continue every year. Ada soalan lain? Okey, kepada semua, nak sembahyang Jumaat sekejap lagi. Selamat bersembahyang Jumaat. Banyakkan bersedekah, bayar zakat di kasih.com, tabungkasih.com. Hari ni malam saya di Cyberjaya. Ada soalan lagi? Anak-anak anak kita dah kenal 3 orang. Syed Dahal, anak Syarifah ya. Semua dah kenal. Syed Dahal, tahun depan je lah pun kenal. Jadi kita harap semua sihat. Nak besok, lusa adalah kenduri kendara. Make sure jangan cium anak orang, jangan peluk anak orang. Pasal you akan melibatkan pada orang lain. Semoga semua sahabat sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila like page saya Dr. Zakrul dan juga Tabung Kasih Asnaf, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.